Salam Jumaat dan salam Aidiladha 30 Jun. Ditinggalkan di Mekah ketika berusia 5 tahun, ikuti perkongsian pengalaman Haji Ahmad Mustafa sempena musim haji ini. Dapat daging korban? Nak masak apa ya? Jom kita belajar buat masak daging dendeng belado asli Padang. Dan soal wang, mengupas bagaimana tabungan untuk kembara ibadah. Seawal usia berapa elok untuk laksanakannya? Assalamualaikum Fariha. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kami berdua, Haziq dan Fariha, menemani anda di hari kedua Hari Raya Aidiladha ni, 11 Zulhijjah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Semalam pastinya meriah sekali Aidiladha anda bersama dengan keluarga. Apatah lagi cuti sekolah bermula hari Rabu. Jadi ibu bapa mengambil kesempatan juga, Aziz. Ya, cuti saya tolak sampai Ahad. Benda tu menggembirakan kita juga sebenarnya. Bila kita pergi ke pejabat hari ni, jalan pun tak sesak. Tenang je kan. Tapi still banyak kereta juga. Sebab ada yang masih bekerja. Ada yang tidak menggunakan cuti minggu ni. Mungkin nak guna cuti minggu depan. Tak apa, itu terpulang kepada anda. Tapi nak tanya, bagaimana Hari Raya semalam? Awak dulu. Saya macam biasalah. Saya Raya Aidilfitri ke, Raya Aidiladha ke, memang dekat sini je. Dekat rumah adik-beradik semua memang dekat-dekat. Jalan kaki 3-4 langkah sampai. Oh, 3-4 langkah. Alhamdulillah. Naik kereta jugalah. Sampai dah. Memang kita punya raya setiap tahun sama je. Macam Fariha on. Hari Raya pertama bersama suami. Alhamdulillah. Tapi semalam saya sempat balik Port Dickson. Raya dengan keluarga. Keluarga belah? Family saya. Oh, family awak? Lepas tu raya bersama mereka di sana. Masak macam biasalah. Ketupat, rendang daging, sambal goreng. Dia kena Jawa sikit sebab sambal goreng dia orang Jawa kan. Lepas tu kita buat lodeh. Lepas tu kita buat sambal tumis. Meriah. Walaupun Raya Aidiladha dia macam Raya Aidilfitri. Sebenarnya Aidiladha ni kena lebih meriah sebenarnya. Kan sebab pengorbanan, bayangkan rakan-rakan kita, saudara kita yang berada di tanah suci Mekah kan, bagaimana mereka sebenarnya melakukan satu pengorbanan yang luar biasa. So daging korban mungkin yang dapat tu masak apa? Kita tak dapat lagi kok. Okey, yang mana dah dapat tu kan? Yang mana dapat share dengan kami dekat Facebook MSI TV3, share apa yang anda masak. Menggunakan daging korban tu, yang mana dapat daging korban tu bolehlah share. Masakan ada gambar ke, kalau ambil gambar ke video ke, share je dekat kita punya Facebook. Okey? Bercakap pasal Hari Raya Aidiladha ni. Apa yang paling mengembirakan kita apabila kita mendapat panggilan haji? Betul. Kalau kita dapat pergi menunaikan haji di Mekah. Kalau dapatlah kan, itu adalah satu kesyukuran lah untuk kita. Macam saya mungkin umur 65, 70. Fariha umur berapa? Ya Allah, Tuhanku. Kami tadi baru berbual-bual. Saya daftar sebab kita kebanyakan mungkin mentaliti mungkin kata kalau kita buka tabung haji tu terus masuk ke senarai. Tapi tidak. Buka tabung haji dah lama tapi daftar. Saya baru tahu. 2021 daftar. 2021 daftar, 135 tahun lagi. Wow, betul-betul macam lagu Imran Jemain. Jadi itulah dia. Jadi mungkin kepada ibu bapa kan mungkin kena ambil cakna jugalah kan. Bila kita daftar untuk anak, kena buka buku akaun, kena daftar terus haji untuk anak-anak. Jadi kalau kita lambat daftar, lambatlah kita nak pergi. Bayangkan 135 tahun. Tadi saya macam mungkin anak Fariha yang akan pergi dulu. Dah daftar belum? Untuk dia? Belum juga. Dia saja nak buat anak dia bersama. Saya memang nak ni lah kan. Sebab kita baru tahu bahawa kita sebenarnya kena daftar haji tu. Betul. Daftar buka akaun tabung haji, lepas tu daftar sekali haji untuk kita dapat tahun bila kita pergi kan. Tahun tu cuma rujukan je. Tapi kena disiplin simpan. Simpan. Kalau kita dah dapat simpan cukup nilai duit di dalam tu untuk kita pergi menunaikan haji, kita dapatlah panggilan insya-Allah jika ada rezeki. Tapi kita nak tahu juga macam mana kita nak menyimpan. Kadang-kadang kan perbelanjaan kita naik kan, dengan barang naik dan sebagainya. Kadang-kadang nak fikir, alamak ni cukup ke nak simpan. Nanti kita nak berbual juga dengan pengguna kewangan bagaimana sebenarnya kita nak mencari jalan untuk cukup duit tu untuk kita simpan, pergi ke haji, pergi umrah. Umrah pun sekarang dah mahal, Zik. Ya, betul. Umrah pun mungkin boleh cecah 8 ke 10. Itu ekonomi 8,000. Tapi kalau nak hotel dekat sikit, 11,000, 12,000. Itu paling minimum. Paling minimum. Tapi itulah dia apa yang terjadi sekarang ni. Bukan setakat Malaysia saja yang kita tengok nilai mata wangnya mungkin agak menjunam, jatuh. Tapi ada juga seluruh dunia sekarang ni sedang mengalami masalah wang ni. Jadi kita harapkan agar
kita pun dapatlah pergi haji cepat. Tak payah tunggu sampai 135 tahun. Ya, tapi itu cerita mengenai menunggu panggilan haji. Tapi ada seorang lelaki ini yang ada pengalaman ditinggalkan di Tanah Suci Mekah. Usianya baru ketika itu 5 tahun. 5 tahun ditinggalkan di sana dan sekarang ini usia beliau adalah 78 tahun. Wow. Pastinya pengalaman, kita nak tahu juga bagaimana pengalaman beliau ini berada di sana sehingga kan daripada usia 5 tahun pergi haji kan, orang kata haji kecil kan dulu kalau kecil lah. Jadi belajar di sana dan selanjutnya menjadi pensyarah di salah sebuah universiti kan. Betul. Dah 21 tahun dah beliau menjadi pensyarah di sana di Universiti Ummul Qura di Mekah sekarang ini. Jadi jom kita saksikan cerita mengenai Ahmad Mustafa. 74 tahun lalu, masih segar dalam ingatan Ahmad Mustafa, 78 tahun, ketika ditinggalkan oleh datuknya di Tanah Suci Mekah. Waktu itu, dia menunaikan haji buat kali pertama ketika berusia 5 tahun bersama datuknya bagi mendalami ilmu agama. Menurut anak kelahiran Alusta Kedah itu, peristiwa ini banyak memberi kesan pada kehidupannya. Hasilnya, Ahmad berjaya menjadi seorang pensyarah dalam bidang geografi di Universiti Ummul Qura di Mekah selama 21 tahun sebelum kembali ke tanah air pada 1997. Dia dibawa ke Mekah oleh datuk sebelah ibunya, Mustafa Taha, pada tahun 1949. Selain Ahmad, turut serta ialah ibu, abang, bapa saudara dan ibu saudara. Keputusan menunaikan haji diambil selepas satu tragedi menimpa mereka sekeluarga. Itu sebab dia penyamun masuk rumah. Dia kita kata nawaitu nak pergi haji. Dia niat pergi haji sekali dengan family semua. Jadi apabila saya dengan abang saya dalam umur 4 tahun, abang 6 tahun. Jadi putusan yang pertama mereka kata lagu ni lah, kamu duduk di Makkahul Mukarramah dan belajar di situ, di Makkahul Mukarramah. Dan kami pun tak tahu apa, belajar masuk sekolah sampai habis universiti, sampai pergi Mesir. Perjalanan selama 15 hari menuju ke Mekah pada ketika itu bermula dari Pulau Pinang dengan menaiki kapal laut yang juga dikenali sebagai kapal arang. Sebelum tiba di Jeddah, mereka perlu transit di beberapa negara termasuk India. Saya pergi Madinah kali yang pertama naik lori. Lori dia 2 tingkat. Tingkat yang bawah tu perempuan. Family semua perempuan. Banyak orang, mungkin 20 orang. Di atas, laki-laki. Pergi Madinah, ambil masa 2 hari. Jarak dia macam Alusta dan Kuala Lumpur. 450 km. Ambil masa 2 hari. Tanah pasir tu, kadang-kadang ada hujan, ada apa-apa. Dia tengah perjalanan dia balik. Pasal dia jalan slow, tak jadi masalah aksiden yang besar bukan. Balik, lepas tu ada orang Bedui di sana, dia pakat tarik lori tu. Ambil tali, tolong tarik gaita tu. Itu jalan pula. Kain Kelamu Kaabah dia datang dari Mesir, Egypt. Dia buat kain Kelamu Kaabah di sana. Lepas tu hantar pergi ke Mekah. Dalam ni bawa dari Kairo sampai Makkahul Mukarramah. Mengulas lanjut, katanya umat Islam yang menunaikan haji ketika itu perlu berada di Arab Saudi selama hampir 4 bulan berbanding tempoh kini yang lebih singkat. Zaman COVID-19. Jadi sebelum COVID-19 lagu ni lah keadaan. Ramai, orang ramai. Dalam Masjidil Haram penuh. Duduk di Makkahul Mukarramah.
Dan dalam kawasan Al-Masjidil Haram ada syekh orang India, orang Malaysia, orang Patani, orang Arab, orang apa, macam-macam. Dalam masa 4 bulan, 5 bulan tu, dia rajin pergi Masjidil Haram dan boleh dapat ilmu. Itu sebab orang kita yang pergi di sana, dia dapat ilmu. Bukan macam hari ini, dia tak dapat apa. Kalau kita tanya orang haji, kamu pergi haji lagu mana? Oh, seronok, makanan lagu ni, pergi shopping di sini, di sana. Dia tak tahu lain. Tak ada, ilmu tak dapat. Zaman dulu dapat. Pasal itu, orang yang balik dari sana, dia boleh buka sekolah pondok ke apa lagu tu, jadi ustaz, jadi lagu tu. Ini model yang pertama yang saya buat ni. Kaabah. Model yang pertama dari Makkah. Kini, kesemua 5 ahli keluarganya yang bersama-sama ke Mekah pada ketika itu sudah pun meninggal dunia. Dan setiap kali musim haji tiba, kenangan lalu ketika berada di Mekah pasti mengusik perasaan dan memorinya. Wow, cerita Ahmad Mustafa yang mungkin kita boleh jadikan teladan lah daripada apa yang beliau ceritakan. Dan sekarang ini beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Ummul Qura di Mekah. Okey, itu antara cerita mereka yang punya pengalaman di sana kan, balik bawa ilmu yang dipelajarinya dan sebagainya. Pastinya ramai lagi yang seperti Haji Ahmad Mustafa ni. Tapi kita nak tahu juga selepas ini kita bincangkan bagaimana sebenarnya kita pun juga ada peluang. Betul? Kan? Tapi kita nak mencari ruang tu macam mana, nak menyimpan dengan baik kewangan dan sebagainya. Kan kita tahu tahun demi tahun kos dia akan meningkat. Kos meningkat, lepas tu mungkin ada yang belum mula menyimpan. Bagaimana kita nak mulakan tabungan untuk kita pergi menunaikan ibadah haji. Jadi kita akan belajar sama-sama kejap saja lagi tentunya di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia dengan kami. Baik, Fran, nak kongsikan berkenaan dengan ini, bagaimana sebenarnya kita kadang-kadang terfikirkan bagaimana nak buat tabungan untuk kembali ibadah kita. Tak kira lah pergi haji ke, pergi umrah ke, kadang-kadang rasa macam nak pergi tengoklah Masjid Al-Aqsa kan sebagainya. Tapi kadang-kadang duit tak cukup. Jadi kita nak sebelum kita nak berkongsi lebih lanjut bagaimana sebenarnya kita dapat cara untuk menyelesaikan yang terbaiklah sebenarnya untuk kewangan kita, pengurusan kewangan. Kita nak saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan satu laporan berkenaan dengan peningkatan kos dan juga pandangan orang ramai bagaimana adakah mereka menyimpan untuk haji, umrah dan sebagainya. Kita saksikan terlebih dahulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Setiap kali tibanya musim haji, Kota Mekah menjadi tempat berhimpun jutaan umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Rukun Islam kelima ini merupakan satu ibadah yang diwajibkan ke atas setiap Muslim sekali seumur hidup. Untuk itu, mereka perlu berkemampuan daripada segi kewangan dan kesihatan. Namun menurut kenyataan tabung haji, kos haji bagi seorang jemaah muassasah meningkat kepada RM38,550 pada tahun ini berbanding RM28,632 sebelumnya. Manakala pada tahun 2019, kosnya ialah RM22,900. Kos haji merujuk kepada semua bayaran bagi mendapatkan perkhidmatan menunaikan haji. Ini merangkumi kos penerbangan, pengangkutan, penginapan di Mekah dan Madinah, makan minum serta bayaran kepada pihak berwajib di Arab Saudi. Antara faktor luar kawalan yang mempengaruhi kenaikan ialah inflasi, mata wang, cukai, peningkatan kualiti perkhidmatan serta pembangunan di Mekah dan Madinah. Bermula tahun 2001, jemaah haji Malaysia yang melalui tabung haji hanya perlu membayar sebahagian daripada kos. Selebihnya ditanggung melalui dana bantuan kewangan haji yang dijana daripada hasil pendapatan pelaburan. Menyedari hakikat ini, ramai individu yang mula cakna tentang kepentingan menyimpan duit bagi memudahkan perjalanan kembali ibadah yang bakal dilalui kelak.
Namun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, adakah masyarakat kita mampu untuk membuat simpanan demi kelangsungan dalam beribadah? Ya, saya ada membuat simpanan untuk ke haji di mana mak saya mula membuka akaun tabung haji. Sekarang semasa study, saya akan menggunakan sedikit wang pinjaman pembelajaran saya untuk dimasukkan ke dalam akaun tabung haji. Ada setakat ni ada. Saya buat dekat ASB. Setiap bulan saya akan simpan sedikit pada gaji saya ke dalam akaun ASB saya. Setakat ni tak. Sebab saya baru habis study. Tapi untuk masa akan datang memang ada planning untuk buat. Saya belum lagi ada tabungan haji sebab kewangan belum kukuh lah. Tapi insya-Allah akan datang kalau kewangan dah kukuh, saya akan buatlah tabungan haji tu insya-Allah. Saya memang ada simpanan haji di tabung haji, tapi sejak PKP simpanan tu tidak diisi atau di top up lagi sebab kekangan wang, dan saya sebagai masih seorang pelajar, saya tidak ada pekerjaan. So saya akan sambung top up duit simpanan haji tu sewaktu saya ada pekerjaan stabil nanti. So saya memang ada pasang niat mau naik haji, tunggu panggilan dan tunggu rezeki. Sebagai umat Islam, kita harus sedar tabung haji sebagai pengurus dana tidak diwajibkan untuk membantu mereka yang kurang simpanan bagi menunaikan haji. Sebaliknya, konsep subsidi ini hanyalah sebagai salah satu inisiatif untuk menggalakkan lebih ramai umat Islam menunaikan ibadah haji dan bukanlah suatu kemestian. Oleh itu, kita tidak boleh terus hanya bergantung harap kepada sebarang bentuk bantuan. Sebaliknya, turut berusaha untuk menyimpan wang hasil pencarian sendiri. Baik, kita dah dengar beberapa situasi. Ada yang kata dah potong buat simpanan untuk haji. Ada yang kata ada niat tapi kewangan tak stabil lagi. Ada yang kata dah ada tapi terputus di tengah jalan disebabkan oleh PKP. Baik, kita nak melihat bagaimana nanti. Ada tak cara yang terbaik sebenarnya untuk membantu kita untuk membuat simpanan untuk beribadah ini. Jadi kita nak bersama dengan Dr. Adam Zubair, perunding keuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Dr. Adam. Yes. Okey. Terima kasih bersama kami. Kata semalam balik kampung. Datang balik rumah semata-mata untuk bersalan bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Dr. Adam tadi tengok juga kan bagaimana beberapa situasi pandangan orang ramai. Adalah banyak keadaannya, ada yang cukup, ada yang tak cukup lagi kewangan. Tapi sebelum tu saya nak tanya juga sebab disebabkan peningkatan, kos makin lama semakin meningkat kita tengok. Nak mengerjakan haji, nak buat umrah pun sekarang ini pun mahal juga. Bagaimana bila tiap-tiap tahun meningkat, adakah ini akan berterusan sebenarnya? Bagi pendapat peribadi saya, kita tengok trend haji daripada tahun 2021, 2022 dan 2023. Bagi saya memang akan ada peningkatan, tapi kadar peningkatan tu mungkin berubah-ubah. Okay, sebab apa yang berlaku pada tahun 2020 seperti ramai daripada kita yang tahu, apa yang melanda seluruh dunia iaitu wabak COVID-19 yang melanda dunia, dan akibat daripada itu mengakibatkan ketidakseimbangan dari segi pengeluaran dan permintaan. Yeah. Dan disebabkan oleh itu berlakunya inflasi, berlakunya kenaikan harga barang, dan kenaikan harga barang ini tempiasnya kena sampailah kepada kita umat Islam yang hendak menunaikan haji, misalnya kos penerbangan, kos makanan, kos tempat tinggal, penginapan dan sebagainya. So disebabkan itu kita lihat kenaikan yang drastik daripada tahun lepas 2022 iaitu 28,000 naik kepada 30,000. Itu adalah peningkatan yang bagi saya agak besar lah. Ya. Betul? Okey, bila kita merujuk kepada tadi beberapa keadaan kan, pandangan orang ramai. Katanya mana yang mampu tu, sebab kita tahu kalau kita nak menunaikan haji ni golongan yang berkemampuan. Tapi ada juga yang tak mampu tapi ada niat. Kan ada yang dah lakukan usaha sampai ABCD, stop sekejap. Sebenarnya berapa perlu kita menyimpan ni untuk simpanan kita mengerjakan ibadah ni? Jadi jika kita lihat dekat dalam laman web tabung haji sendiri, mereka ada kos untuk kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan tertentu seperti B40, M40 dan juga T20. Ya, untuk golongan T20, kumpulan T20, kos mereka adalah RM30,850 iaitu kos keseluruhannya. Tetapi macam B40, mereka boleh
pergi ke haji menggunakan jemaah muassasah ini sebanyak RM10,980 sahaja, manakala M40 RM15,980. So jika bergantung kepada anda kumpulan mana, so kalau anda kumpulan M40 ataupun B40, cukuplah kalau anda dapat kumpul sebanyak 16,000 dan anda boleh menunaikan haji. Begitu juga macam saya sendiri, bukan saya lah, iaitu pakcik saya sendiri pun golongan pencen. Pakcik saya dapat menunaikan haji dengan bantuan muassasah ini. So cukuplah sekadar kalau kita dapat kumpul sebanyak 16,000, dan bagi saya 16,000 untuk menunaikan haji sekali seumur hidup kan, bagi saya dia berbaloi lah untuk kita gunakan duit itu untuk sekurang-kurangnya pergi melihat Kaabah itu sendiri. Okey, saya nak tanya doktor, tahun ni kita melihat ramai sebenarnya kan belia yang muda-muda ni dapat pergi mengerjakan haji. Betul. Katalah kita ambil katalah gaji dia untuk tahun ni yang B40 ni dalam 2,000, 3,000 tu, lingkungan 2,000 ke 3,000. Kalaulah kata nak buat simpanan kan, sikit-sikit tu macam mana doktor? Kan kadang-kadang kita rasa macam alamak tak cukup, makan tu dah berapa kat Kuala Lumpur dan sebagainya, tapi boleh-bolehnya langkah pertama doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga tips tu. Okey, senang saja. Oh, senang. Langkah pertama, senang. Langkah pertama bagi saya, kalau anda Muslim, right, anda boleh buka dulu tabung haji. Macam saya sendiri, saya ada tabung haji, saya buka simpanan dekat dalam tabung haji. Malak anak-anak saya ada 3 orang anak. Ketiga-tiga anak saya pun saya dah buka tabung haji untuk mereka, walaupun mereka masih lagi muda. Sebab saya tahu sekarang ni kalau kita nak daftarkan haji untuk mereka mengambil masa yang lama. Betul. Kan, beratus tahun. 135 tahun. Saya 135 tahun. 135 tahun. Ya, betul. So apa yang saya buat, kalau kita ada anak-anak kecil, kita bukakan dulu tabung haji ataupun simpanan dalam tabung haji untuk mereka. Tetapkan niat kita, insya-Allah. Kan kalau niat kita ni memang nak menunaikan haji, Allah akan permudahkan untuk diri kita. Itu yang pertamalah kalau kita ada anak-anak kecil. Kalau anda baru-baru mula nak bekerja, buka dulu simpanan dekat dalam tabung haji. Kenapa? Sebab macam saya sendiri, saya buka tabung haji ni, niat saya adalah untuk kumpul duit cukup untuk menunaikan haji apabila tiba giliran saya nanti. So itu yang pertama, step yang pertama. Step yang kedua, apa yang kita boleh buat? Kita jangan tunggu sampai akhir bulan baru kita nak tolak tepi duit kita. Apa yang kita buat, kita kena tolak siap-siap duit kita. Ataupun kita gunakan autodidak kan, daripada bank kita dapat sahaja gaji, kita terus autodidak simpan ke dalam tabung haji secara konsisten. Kita jangan ambil mudah terhadap konsistensi ini ataupun istiqamah. Apabila kita menyimpan secara istiqamah setiap bulan, saya boleh jamin simpanan anda akan cukup. Terutamanya kalau anda dalam lingkungan B40, nak dapatkan 11,000 itu amatlah mudah. So kalau saya bagi konteks, kalau anda simpan RM100 setiap bulan, hanya RM100 setiap bulan, lepas setahun dah ada RM1,200, betul? Betul. So, dan ini saya tak termasuk dengan dividen yang kita dapat daripada lembaga tabung haji sendiri. So, kalau kita dapat simpan secara konsisten dalam masa 8 ke 9 tahun, insya-Allah kita dah ada duit yang cukup untuk kita menunaikan haji. So, kalau kita mulakan pada usia 23 tahun, sebaik saja kita mula bekerja, insya-Allah umur 33, 34, 35, kita dah mampu untuk menunaikan haji lah. Ini kalau saya cakap konteks B40. Ya. RM100 sebulan Yep. Okey. Doktor, kalau ada juga setengah dia cakap kan, nak pergi haji sangat ni, nak sangat, tapi mereka berhutang dulu. Allah. Saya nak tanya pandangan doktor sebenarnya. Mungkin ada yang segelintir yang begitu. Hutang dulu sebab kita nak pergi haji ni. Tu bagaimana pula doktor? Okey, ini pendapat peribadi saya sendiri. Kalau kita tengok haji ini kan, Allah menyuruh umat Islam untuk menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, itu adalah untuk mereka yang mampu. Saya percaya menunaikan haji ni bukannya untuk semua. Okay? Even kalau kita ada duit yang banyak sekalipun, saya ada dengar kes-kes di mana duit banyak, duit beratus-ratus ribu, tetapi tidak diberi rezeki untuk menunaikan haji, pun tak boleh nak pergi haji. So saya percaya kepada konsep rezeki. Kalau kita nak menunaikan haji, kita kena betulkan niat. Niat kita tu untuk menunaikan haji itu untuk apa? Dan memang dalam Islam pun
menyuruh ataupun menggalakkan kepada mereka yang mampu untuk menunaikan haji. Bukannya saya nak cakap tak mampu, maksudnya kita hanya reda atau bertawakal. Kita pun kena letakkan usaha untuk menyimpan duit tersebut. Tetapi kalau kita nak buat hutang semata-mata nak menunaikan haji, bagi saya tak perlulah, kan? Sebab ada banyak lagi cara. Contohnya cara untuk kita menabung, misalnya. So kita menabung tu lebih baik, ataupun kita bekerja kerja sampingan, buat side income untuk top upkan tabung untuk kita menunaikan haji atau menunaikan umrah itu. Lebih afdal lah bagi pendapat saya sendiri. Kalau kita nak buat hutang ni, bagi saya terutamanya zaman sekarang ini, zaman ekonomi yang tak menentu, sebab kita tak tahu kan apa nasib kita pada masa akan datang. Misalnya kalau kita ambil hutang, jika sesuatu berlaku pada diri kita, kepada keluarga kita, kita tak tahu. Mungkin ketika itu kita lagi terdesak dengan beban-beban hutang. Dan Islam tak menggalakkan ataupun tak suka orang-orang yang berhutang, betul? So itu pendapat peribadi saya sendiri. Baik. Sebab kita tahu kan menunaikan haji ini bagi mereka yang berkemampuan. Berkemampuan bukan saja duit yang kita ada untuk pergi haji, tapi bagaimana pula ahli keluarga yang ditinggalkan di tanah air kan, perlu ada duit juga, perlu jadi di situ pun kita kena lihat juga situasinya. Doktor, kita ada soalan di Facebook MHI, mungkin kita boleh bacakan soalannya ini, iaitu dia kata, saya daftar tahun 2012, peruntukan tahun 2049. Bila tengok trend macam ni, memang kena paksa diri dan anak-anak untuk menyimpan. Paksa pilih antara keperluan ataupun kehendak, walaupun hanya RM10 sebulan. Okey, pandangan doktor macam mana? Sebab tadi doktor cakap itu mereka yang ada mungkin ada gaji kan, betul tak? Yang deduct terus tu kan, secara automatik. Tapi mungkin ada yang kerja sendiri ke dan sebagainya kan, cukup-cukup makan. Bagaimana pula macam tu? Ya, kalau bagi mereka yang ada gaji, cukup-cukup makan ataupun suri rumah, yang buat side income kan, yang hanya dapat income tak, orang kata apa, tak stabil. Maksudnya kadang-kadang ada dapat income, kadang-kadang tidak dapat income. Pun saya menggunakan konsep yang sama. So macam saya sendiri, apa yang saya buat, apa yang saya dah kongsikan kepada orang ramai adalah konsep 3 bank system. Okay? So 3 bank system ni kalau saya nak bagi jawapan yang ringkas, iaitu setiap orang mesti ada 3 jenis bank. Okay? 3 jenis bank yang berlainan. 3 jenis bank yang berlainan. Bank yang pertama, bank keperluan. Bank ini duit yang kita letak untuk kita sara hidup kita setiap bulan lah. Contohnya beli barang-barang dapur, bil elektrik, sewa rumah, bayar kereta kalau mereka yang ada loan kereta dan sebagainya. Itu bank keperluan. Yang kedua, bank kehendak. Bank kehendak, bank kemahuan ni untuk dalam bahasa lain kita beli barang-barang yang kita mahu. Mungkin barang tersebut bukan apa yang kita perlu, tetapi benda yang kita mahu. So kita boleh gunakan bank tersebut. Dan yang ketiga, bank simpanan atau bank pelaburan. Okay? Ini 3 bank yang saya kongsikan kepada orang ramai. Tetapi dalam soal hari ini, konteks hari ini, iaitu kembara ibadah, betul tak? So kita ada satu lagi bank yang saya tak masukkan dalam 3 bank ini. Sebab bank ini, bank bagi saya it's optional, dan benda ni terutamanya sebab contohnya macam menunaikan haji, kita bukannya menunaikan haji, kalau bagi mereka yang nak menunaikan haji setiap tahun tu kira hebat lah kan, bagus lah kan. Tapi bagi mereka yang mungkin nak menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali sebelum mereka meninggal dunia, so anda boleh adakan satu lagi bank ibadah. Saya namakan bank ibadah lah. So bank ibadah ni maksudnya bila kita ada apa-apa saja pendapatan, tak kisahlah pendapatan bulan tu, misalnya kita dapat jual sesuatu barang, kita dapat RM100, agihkan RM100 ini, pecahkan kepada bank-bank yang saya dah nyatakan sebentar tadi, termasuklah bank ibadah. So saya suka tadi ada daripada Facebook tadi yang cakap cukuplah walaupun RM10 sebulan. Paksa diri RM10 sebulan ni insya-Allah boleh. Dan kalau kita niat kita betul, bagi saya sebab haji ni adalah sesuatu ibadah kan. So kalau kita niat kita betulkan niat kita, tetapkan kita punya matlamat. So macam tadi Laila tadi kan dah tahu dah haji 2049. So lambat lagi 2049, tapi kalau kita menyimpan secara konsisten, niat yang betul, insya-Allah Allah akan permudahkan. Okay, saya bila bab-bab ini kadang-kadang kewangan ni kadang-kadang dia
kita kena masukkan juga elemen-elemen rezeki di sini. Sebab kita tak tahu. Sebab ada juga salah seorang daripada student saya yang berkongsi kepada saya, walaupun tidak ada duit, tiba-tiba menang hadiah untuk menunaikan haji secara percuma. So inilah bagi saya, maksud saya konsep rezeki itu. Betulkan niat, insya-Allah Allah akan permudahkan. Niat yang baik tu. Okey, doktor. Tadi saya suka konsep paksa diri tu. Tapi ada juga kata, tak apalah kita menyimpan dulu dekat tabung haji ni. Tapi dia nak gunakan niat tu sebagai emergency, mana tahu emergency, keadaan terdesak, boleh bawa keluar duit tu. Ini kata konsisten tu. Kadang-kadang disiplin. Mula disiplin awal je, tapi bila ni gunakan tu bagaimana pula? Sebenarnya nak dapatkan disiplin dan konsisten tu. Itu yang payah tu sebenarnya, doktor. Betul? Ya. So disiplin kan, dah kumpul, dah elok-elok, dah ada duit kan, dah ada duit dah cukup. Tiba-tiba alamak kan, kena gunakan duit tersebut untuk kecemasan. Ataupun kadang-kadang ada tu yang gunakan duit tabung haji ni untuk pergi bercuti. Kan? Melancong kan? Okey. So sebab itu awal tadi saya dah ada bagi tahu, setiap orang wajib ada 3 bank. 3 bank ini. Bank keperluan, bank kemahuan dan bank simpanan, bank pelaburan. Bank ibadah ni tolak tepi. Kenapa saya sebut kepada 3 ni? Contohnya kalau kita nak pergi melancong contohnya ke tempat-tempat lain lah, misalnya Singapura ataupun ke Australia misalnya, ataupun ke United Kingdom, kita boleh gunakan bank kemahuan tersebut. Jangan gunakan bank ibadah, gunakan bank kemahuan tersebut. Kadang-kadang bila kita tak ada, contohnya kan, kalau kita tak menggunakan 3 bank sistem ini dengan betul, maka contohnya kita ada 2 bank saja. Kita ada bank ibadah, bank tabung haji dan juga bank simpanan kita sendiri. Baik. Memang akan menjadi masalah sebab bank yang kita gunakan sebagai bank keperluan, kita akan gunakan habis setiap bulan. Confirm. Tapi kita ada 1 bank simpanan, contohnya kita letak dalam tabung haji, bahaya sebab jika berlakunya kecemasan, kita akan korek kembali duit yang kita simpan dalam tabung haji yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka disebabkan itu, kalau kita ada bank kemahuan, kita boleh gunakan bank tersebut. Ataupun kita ada bank simpanan pelaburan, kita boleh gunakan bank tersebut kalau berlakunya kecemasan tanpa menjejaskan simpanan kita di dalam bank ibadah. Baik, okey. Pastinya kita, apa yang doktor cakap tu, kita kena ada banyak pasang strategi. Pokok A, pokok B, pokok C, pokok D tu yang tabung ibadah tu tutup mata. Jangan ada niat pun nak keluarkan duit tu. Kan? Okey. Terima kasih banyak-banyak Dr. Adam Az-Zubair, Pengurusi Kewangan. Banyak sekali ilmu yang kita perolehi. Pastinya kalian kena tetapkan iman kalau nak menyimpan duit ni. Jangan suka-suka hati. Tak apa, duit banyak. Tapi buat untuk kewangan yang tak penting. Okey, selepasnya kita nak kongsikan berkenaan dengan kadar tukaran wang mata asing. Mungkin kita boleh paparkan sedikit, nak lihat bagaimana perkembangannya bersama dengan Haziq, silakan. Ya, saya dah kaji, saya dah susun. Semua jom kita tengok kadar pertukaran mata wang asing untuk hari ini. Kalau nak dibandingkan dengan 1 Saudi Rial bersamaan dengan RM1.25, $1 Singapura bersamaan dengan RM3.46, RM100 Indonesia bersamaan dengan 0.031 sen, 100 baht Thai bersamaan dengan RM13.14 dan $1 Amerika Syarikat bersamaan dengan RM4.69. Kalau kita tengok sekarang ini semakin jatuh nampaknya unit ringgit Malaysia, dan diharapkan akan naik kembalilah tidak lama lagi. Itu adalah update untuk hari ini, kadar pertukaran mata wang asing. Kejap lagi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita ada suggestion untuk anda, apa yang anda boleh masak menggunakan daging. Lagi-lagi kita dapat daging korban semalam kan? Nak tahu apa kita nak cadangkan kepada anda? Terus kekal bersama kami di MSI. Baik, kita dalam Cetera MSI. Awak suka awak saya suka makanan dia lain macam awak bersemangat. Sebab saya mencari idea. Apa yang saya nak buat dengan daging korban yang saya dapat ni? Okey. Hari ini memang orang kata rezekilah kita diajar dan diberikan cadangan apa yang kita boleh masak menggunakan daging korban tu. Lagi-lagi favorite pula Ri. Lagi-lagi kita bawa
Dr. Chef Oni pula di sini. Selamat pagi, selamat hari raya. Selamat hari raya. Daripada Muar lah ni. Daripada Muar datang. Bawa daging korban ni, ni. Apa resepi kita nak ni? Okey, hari ini kita akan kongsikan dengan penonton semua daging dendeng belado lah. Maknanya menggunakan daging korban tu kita jadikan dia daging dendeng. Ya. Dan kita akan kalau nampak dekat sebelah sana tu saya dah innovate dengan hidangan-hidangan yang lain lah. Biasanya terlalu mainstream kan kita makan daging dendeng bersama dengan nasi panas kan. Tapi masih juga sedap. Ikut selera masing-masing lah. Tapi ni dah macam-macam dah ni, Chef. Ya, betul. Kalau Chef Oni datang memang lain macam. Tapi tak apa. Yang ini kita cerita kejap lagi. Cerita kemudian. Kita nak cuba untuk masak daging dendeng. Tapi bagaimana untuk kita jadikan daging tu daging dendeng? Okey. Dendeng ni dia merujuk kepada daging yang nipis dan juga crispy lah. Okey. Di samping tu kita perapkan dia juga. Baik. So kalau dapat perhatikan dekat sini, daging yang ni yang belum diketuk. Okey. Ni yang baru dipotong lah. Paling sesuai bahagian mana, Chef? Biasanya yang ini saya pakai bahagian tenderloin. Semalam saya dah chop awal-awal lah. Dah chop. Saya dah pesan awal-awal. Dah pergi masjid. Saya dah chop awal-awal lah. Okey. So yang ini saya dah ketukkan lah. So cara dia simple saja. Okey. Perapan ni ada macam-macam jenis perapan lah. Bergantung kepada orang kata orang kata kehendak orang tu lah, selera masing-masing lah. Nak pedas-pedas kan. Nak betul. Rasa dia kuat sikit. Ada yang kaedah yang direbus bersama dengan bawang putih dan juga serbuk ketumbar. Ini untuk apa? Yang ini kosong saja. Saya rebus kosong saja. Kemudiannya saya akan perapkan dengan kicap manis dan juga serbuk ketumbar lah. Okey. Ni untuk dia bagi rasa, masuk rasa lah. Ya, kalau nak best lagi sebenarnya selepas kita kacaukan dengan perapan ni, kita jemurkan dahulu lebih kurang dalam 3 ke 5 jam di bawah terik matahari lah. Okey, jadi kita akan sambung esok lah. Sambung esok lah. Esok lah. Okey, tapi kan macam Fariha kan, sebenarnya nak buat dendeng ni, satu yang cabaran utama adalah bila nak rebus daging tu, Chef. Nak rebus daging, kalau nak cepat boleh pakaikan periuk yang bertekanan tinggi lah. Pressure cooker. Tapi kalau tak ada? Kalau tak ada, pakai periuk biasa saja. Berapa lama nak rebus tu? Biasanya 1 jam 45 minit adalah dia punya waktu yang just nice. Boleh lah. habis satu movie. Rebus 2 jam, nak kena keringkan 5 jam. Ataupun sebelum kita rebuskan daging tu, kita boleh perapkan dengan perahan jus limau ataupun cuka lah. Ataupun masa rebus tu, kita rebuskan sahaja bersama dengan asam gelugur. Okey. Dia nak cepatkan lah. Ya, betul. Sebenarnya daging ni dia terdiri daripada 3 komponen. Dia ada lemak, ada connective tissue dan juga muscle tissue. So kita nak bagi dia cells tissue tu dia break lah, dia pecah supaya dia mudah dikunyah lah, lembut lah maksudnya. Okey, kita dah belajar cara nak menjadikan daging tu daging dendeng. Ni betul ke api ni saya? Ya, tak apa. Biarkan saja. Kita nak goreng ke apa je? Ya, kita akan terus goreng. Tak adalah nak tunggu 5 jam tu. Kita takkan jemur lah daging tu. Kita nak terus goreng. Sebab ini apa yang kita nak buat ni sebenarnya? Kita nak buat daging dendeng belado. Daging. Ya Allah, nasi ada tak, Asri? Nasi ada cantik. Ini dah diketuk Bolehlah kita makan. Yang ini saya dah meletup pula, meletup pula dia. Ketuk tu perlu tekanan yang macam ketuk beraya marah ke, ketuk macam dia sebenarnya saya ketuk pakai cobek. Cobek tu? Cobek tu yang biasa kita ulik. Giling tu? Ulik guna untuk buat sambal tu kan. Tapi kalau hari ni saya bawa cobek tu nanti lembu lari. Lembu lari. Dia tengok. Alright. So kita akan gorengkan dia sehingga garing lah. Okey. Saya nak masakkan lado tu. Nak masakkan lado? Boleh? Saya masakkan lado. Saya boleh kacaukan, Chef. Tak ada hal. Boleh, tak ada masalah. Bahan-bahan dia mudah je, Chef kan? Ya, bahan-bahan dia simple saja. Apa, Chef? Okey, yang ini kita ada bawang merah, halia dan serai. Okey, saya kisarkan lah. Kisar kasar lah. Kalau nak tumbuk kasar lagi best lah. Kemudian ni kita ada cili merah dan juga cili padi. Saya campurkan, combine sebab nak dapatkan rasa yang orang kata yelah, cili ni ada macam-macam jenis kan. So dia ada orang yang makan pedas ni dia akan tahulah nikmat cili tu Siapa makan cili terasa pedas? Alright. So kita akan tumiskan. Aziz nak tumis ke? Saya tumiskan boleh, Chef. Alright. Okey. So saya kita masukkan bawang dulu. Saya nak tumiskan je tapi yang masukkan banyak ni, Chef. Okey. Saya takut saya masuk sikit sangat. Alright. Mengelat.
So, okey, Chef. Bawang kena banyak ke? Ya, ni, macam mana? Bawang ni boleh banyak pun tak apalah. Tergantung kepada kita punya selera lah, cita rasa. Tapi Chef, ada cara yang macam kita masak, kita gaul-gaulkan dulu, lepas tu baru kita masuk. Ya, betul. Itu kita panggil all-in-one method lah. All-in-one method. Yang ini sebab kita nak kongsikan dengan penonton dekat rumah, so kita tunjukkanlah satu persatu. Tapi ada juga yang saya dah simplified lah. So, bau cili ni kalau nak pedas lagi, kita boleh masukkan banyak ya? Ya, betul. Wah, macam Chef. Kalau cili burung tu lagi best lah. Maksudnya cili padi lah. Cili padi yang pedas yang tu kan? kecil-kecil tu. Yang cili kampung. So, semasa kita letak cili ni, Chef, berapa kuat api dia? Berapa kuat api dia, boleh je kalau nak kuat. Tak ada masalah pun. Daging, untuk pengetahuan anda, daging ni punya bau dah naik dah ni. Oh, iya ke? Kenapa saya tak bau? Siapa yang tak bau tak boleh makan. Oh, bau. Okey, kalau cili hijau boleh ke, Chef? Cili hijau boleh, tak ada masalah. Okey, kita biarkan dia masak dulu lah. Ya, betul. Ni biarkan nak kena kacau je? Kalau kita biarkan dia lagi cepat garing lah. Okey, ni kita tengok. Bagi tunjuk kepada anda. Ni rupa sambalnya sekarang. Kita bagi dia garing sikit. Menurut Chef, kita kacau dulu. Bahan dia simple je, yang ada dekat rumah sajalah. Oh, ni benda-benda yang kita ada kat rumah lah. Yes. Daging pun diminta untuk angkat oleh producer. Tunjuk sikit. Okay. Oh, nak pegang, angkat satu. Angkat satu. Ya. Angkat satu. Nak mudah pakai pengepit. Dia garing. So kita nampak dia dah pecah minyak kan? Kita tambahkan sedikit. Asam Jawa. Asam Jawa lah. Asam Jawa ni nak bagi dia rasa asam-asam sikit lah. Asam sikit lah. Asam keping boleh? Asam keping boleh, tak ada masalah. Okey. So garam, gula apa semua perlu tambah tak, Cik? Garam, gula perlu tambah lah. Yang ni saya dah campurkan, so kita gunakan garam merah garam bukit. Ya Allah. Rasa macam terus nak makan tengah hari ni. Bau dia. Alah, nasi panas tu. Ya Allah. Dia kena ada rasa masin dan manis sikit lah sambal ni. Dia macam ni lah, Cik. Walau macam mana pun kita nampak yang sana tu diolah cantik, ditambah-tambah macam-macam cara. Bentuk dia pun menggiurkan. Tapi bau ni tak boleh lawan. Ni memang kuat lah, power lah bau dia. Saya belum sarapan lagi sebenarnya. Makan sekali. Chef, okey, daging ni memang kena betul-betul garing. Daging ni kalau nak ikutkan memang kena betul-betul garing lah. Sebab dendeng ni dia memang kena crispy sebenarnya. Dia kena crispy. Ya, tapi daripada nipis ni daging tu mungkin cepatlah cara nak menggorengnya. Ya, betul. Tapi berapa lama lagi ni, Cik? Kalau kita tengok dia punya keadaan sekarang ni, berapa lama lagi ni nak masak lagi daging ni? Tak lama lagi, tinggal 2-3 minit saja. 2-3 minit. 2-3 minit lagi. Okey, so lado ni macam mana? Tak apa, kalau kita masak lebih lama, sambal kita lebih tahan lama. So kita kecilkan api, terus kita bagi. Itu rahsia dia. Kita bagi dia masak sajalah. Goreng daging ni api macam mana? Api besar. Memang kena api besar. Goreng api besar untuk kita cepatkan penggorengan tu, dah dapat garing tu cepat. Ya, dan kena kacau selalulah. Jagalah. Jadi, Chef, rahsia untuk mendapatkan sambal daging dendeng sambal balado ni yang betul-betul sedap, yang betul-betul kena dengan tekak kita orang Malaysia ni. Untuk sambal ni, of course lah, cili tu kena betul-betul masak lah. Kalau tak, kita akan rasa bau maung cili, maung bawang tu kan. So kita akan masak dia sehingga betul-betul garing, sehingga pecah minyak lah. Okey, so ini cerita pasal daging balado yang kita tengah masak. Tapi daging korban semalam ni yang kita dapat ni, yang banyak sangat. Mungkin ada ramai yang plan nak buat sup tulang ataupun nak masak sup daging apa ke. Boleh angkat. Dah boleh angkat dah? Boleh angkat. Boleh tak tu? Boleh. Sebab kita nak goreng baru tu, nak goreng baru. Boleh ke tu? Tak apa, saya okey, dekatkan sikit. Sorry tak apa. Jaga minyak panas. Jaga, hati-hati. Hati-hati. Okey. Alright, sementara kita tunggu Ri dengan Chef angkat daging dendeng ni, jom kita tengok antara rangkuman kemeriahan sambutan Hari Raya Aidiladha semalam. Jom kita saksikan. Oi, masak lagi? Boleh. Ini 3 hari punya lunch ni. Senang kan, sekali harung. Sekali harung. Jom kita tengok. Sekali harung. Semalam, sambutan Aidiladha diraihkan dengan penuh kesyukuran. Bertempat di Masjid Putra Presiden 1 Putrajaya, ribuan umat Islam hadir menunaikan solat sunat Aidiladha secara berjemaah. Turut serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyantuni para jemaah usai solat. Manakala kemarin, sambutan Aidiladha di Mekah awal sehari berbanding di Malaysia,
Pagi semalam, jemaah haji memulakan sambutan Aidiladha dengan melakukan aktiviti melontar jamrah di Mina. Jutaan umat Islam seluruh dunia berkumpul di Mina bagi melaksanakan kemuncak ibadah haji itu sebelum berangkat ke Mekah. Walaupun dibelenggu pelbagai masalah ekonomi, sambutan Aidiladha di bumi Karachi tetap menjadi tumpuan. Solat berjemaah dilaksanakan di kawasan terbuka dan seterusnya upacara korban turut diadakan dan diakhirkan kepada fakir miskin. Beralih ke negara jiran, perayaan Aidiladha disambut secara sederhana oleh umat Islam di Indonesia. Usai solat berjemaah, penduduk di Depok, Jawa Barat, Indonesia melaksanakan ibadah kurban dengan mengagihkan daging kepada para penduduk. Bertempat di Baitul Maqdis, Palestin, umat Islam menyambut perayaan Aidiladha itu sama hari seperti penduduk di Mekah. Solat sunat diadakan di perkarangan Masjid Al-Aqsa, dihadiri oleh ribuan penduduk Palestin. Walaupun ketegangan antara kerajaan rejim Israel dan Palestin masih tiada kesudahan, bumi Anbiya itu tetap meraihkan hari memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan penuh kesyukuran. Balado ni dah masak. Daging awak macam mana? Saya satu round dah masak. Yang ni sedang dimasak. Chef, dah boleh letak daging Nabi? Boleh. Kita daging dah boleh letak ni. Betul. Tuang je. Sabar. Tapi sebelum tu, jangan ke mana-mana tau. Sebab lepas ni kita nak tengok hasilnya. Bagaimana rasa-rasanya. Kita nak tunjuk hasil bagaimana masuk dalam mulut kami nanti. Kita gaul dulu daging ni dengan balado ni. Kita berehat seketika. Haziq, Chef Oni dan juga Ri akan Chef kembali selepas ini. Kita terus tukar nama. Tada! Inilah hasilnya. Kita dah nampak Chef Haziq dan juga bantuan Dr. Chef Oni. Bantuan dia yang bantu. Saya bantu. Terima kasih kerana bantu kami. Tapi apa hasilnya ni adalah satu daging dendeng balado yang sangat sedap. Bau dia menusuk masuk dalam hidung ni. Jadi takkanlah kita nak tengok je. Silakan. Ya Allah, silakan ni. Saya bagi. Tak, saya mata saya daripada tadi. Sebenarnya ni tertumpu pada tempe. Awak nak pergi ke situ? Boleh tak? Awak rasa saya rasa ni boleh. Ini apa namanya, Chef? Yang ini memang tempe goreng lah. Tapi kita stuff dengan kita punya dendeng balado. Ya, sambil Ri ambil tempe tu saya makan dulu daging balado ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat nasi pun tak apa. Wow. Okey, rasa dia. Saya suka kombinasi tempe sebab saya suka makan tempe. Tempe ni makan dengan daging dendeng. Kuat dia punya sos sambal. Daging saya dah penuh mulut. Sekejap. Okey. Chef, kalau yang ni memang Chef suka. Saya tahu kalau Chef memang kreatif. Dia akan... Ini apa nama ni? Yang ini adalah puff pastry sebenarnya. Saya rollkan dia, jadikan dia Danish lah. Danish dendeng balado lah. Danish Yes. Okey. Daging balado ni, ya Allah. Dia punya rangup tu. Crispy kan? Crispy dia tu, ya Allah. Saya ambil tadi yang kurang lado dia. Ini kalau Ri ambil ada banyak lado, dia ambil banyak lado ni. Awak makan pedas tak? Makan. Cuba rasa lado ni macam mana? Sebab lado dia boleh tahan pedas. Boleh tahan pedas. Kan boleh tahan kan? Nasi. Minta nasi tu. Betul lah, rasa masam, masin, manis. Ya. Cukup. Mungkin kalau nak kurang pedas sikit boleh tambah garam sikit lagi kan? Ya, betul. Asam Jawa. Betul. Boleh adjust lah. Boleh adjust ikut bagaimana kesesuaian kita. Okey, tapi sambil-sambil kita masak daging balado ni, sebenarnya kat sebelah ni macam-macam lagi menu yang chef dah buat, chef. Mungkin boleh kenalkan chef apa yang ada ni? Okey, yang ini kita ada Danish dendeng daging. Okey. Ini timun ni? Ya, kemudiannya ini adalah kita punya pembuka selera lah, appetizer lah. Kan kalau makan dengan nasi putih selalunya bosan kan. Biasanya mungkin anak-anak dekat rumah kan nak tukar selera atau ibu-ibu nak tonjolkan kreativiti kepada para suami. So jadi bolehlah hidangkan dengan kaedah yang sebeginilah. Hidangan yang sebegini. Ni pastry ni timun ni yang tomato ni.
Sama juga? Sama juga. Okey, cuma diletakkan di dalam timun dan juga tomato rumah dia lain. Selain lebih sihat, dia ada satu kelainan lah untuk kita makan dendeng belado ni lah di Hari Raya Haji ni. Ini salah satu daripada resepi yang mungkin boleh cadangkan kepada kalian. Saya buat sup je. Betul. Saya semalam pun buat sup juga. Sup tu wajib. Buat sup kondro. Sup kondro. Wow, apa tu? Sup kondro ni dia Indonesian punya sup. Okey, tapi dia agak thick. Kalau masa kita makan dekat mamak, dia terlalu pekat kan. Yang ni dia agak light sikit. Selain daripada tu dia ada letak daun pandan dan juga kicap manis daun pandan dekat dalam sup tu. Nak rasa. Patut bawa tadi. Ya, tak apa. Jom kita ikut Chef Balik Muar. Sambil-sambil kita share Balik Muar tu, kita nak bagi tahu kepada anda ada satu pengumuman yang kita nak bagi kepada semua penonton MSI, peminat setia MSI, di mana bermula minggu ini MSI hanya bersiaran daripada hari Isnin sampai Jumaat sahaja. Jadi esok Sabtu Ahad tak ada tau. Tiada dah. Tak ada MSI dah. Julai nanti kita Isnin sampai Jumaat. Kita ada lagi Sabtu dan Ahad MSI. Hari Isnin kita hari Isnin. Tak apa, jangan nangis ni. Awak dapat makan tempe, orang makan tempe. Okey, Isnin nanti ada isu pelatih industri tiada allowance yang memang hangat diperkatakan dekat Twitter, dekat social media sebelum ini. Jadi jangan lupa temu janji kita pada hari Isnin 9.30 pagi nanti. Okey? Boleh TV3 tau. Okey, bye. Betul-betul sedap orang makan tempe tu. Okey, kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih semua. Cuti. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Okey, dah. Saya nak ambil nasi.